Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak, satu sesi hari ini 2 jam. Sesi kita terbalik sikit hari ini sebab Wani tak ada, Siti Wani tak ada. Jadi kita buat untuk topik kita, lepas tu analisa pasaran sejam di belakang. Jadi topik kita fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan perangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Kimi, Ustaz Rosdi dan Galih. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Wassalam Fikri. Okey, jadi analisa pasaran kita buat sejam di belakang. Masih belum sihat. Kalau ikutkan kena rest satu hari lagi lah, tapi saya cuba sebab sayang topik 4 ni. Kalau topik pasal market punya dynamic saya skip, tapi pasal kita tengah buat pasal pembentukan minda pedagang ni, bagi saya ini lebih penting sebab macam mana anda nak trade terpulang kepada anda nak main masuk je ke, nak main apa ke, tu bedal, itu kepada anda. Wassalam. Tapi apa yang saya cuba kongsikan adalah apa yang mengenai pembentukan minda pedagang. Bagi saya, kalau orang tanya, kenapa kau nak belajar dengan Zul? Bukan pasal market dynamic. Seriously. Bukan pasal market dynamic, bukan pasal elite wave, bukan pasal sequence. Sebab tu anda boleh tengok dekat YouTube je. Seriously. Anda boleh tengok kat YouTube XM, anda boleh tengok dekat YouTube Matfuyo, anda boleh tengok dekat AMS Motion, dekat Pian punya YouTube. Anda boleh belajar dekat situ. Kalau market dynamic, tak ada apa pun. Dia benda simple, dia benda ni je. Lama-lama kalau anda tengok, dia benda ni je. Benda ni je dia. Asas. Benda ni je. Lepas tu Fibonacci, lepas tu momentum. Benda tu je. Itu je hujung dia. 5333. Itu je. Kalau anda tengok kat mana setup dia, anda trade bila ada setup. Itu je. Okey, tapi bagi saya yang lebih penting adalah topik kita pada pada 4 topik awal tu. Wassalam walia. Dia bukannya belajar teknik. Teknik tu anda cari teknik yang sesuai kepada anda. Okey. Sebab kita dah miss semalam, saya tak ada suara semalam. Hari ni pun sikit-sikit suara, ada sikit-sikit ni, boleh continue. Okey, apa yang nak dibuat? Okey, ya, hujung dia benda tu je kan, Kimi. Okey, apa yang nak dibuat? Nombor 1, step 1. Step 1. Tolong buat benda-benda ni. Kalau tanya saya, bang, saya nak belajar trade, apa perlu saya buat? Nombor 1. Okey, latihan kepercayaan. Tolong buat benda ni. Kita direct apa nak dibuat. Wassalam, jom. Latihan kepercayaan. Mana nak dapat latihan kepercayaan tu? Semua tahu mana nak dapatkan? Tahu kan? Pergi dekat Discord CTFX, pergi dekat Dropbox tu, anda scroll siri pembentukan minda pedagang, siri pembentukan sistem dagangan. Dalam tu latihan 1, latihan 2. Tolong buat je. Buat tiap minggu. Saya jamin cara anda berfikir akan berubah kalau anda buat benda ni. Contoh apa semua ada dalam tu. Tolong buat. Buat dia tiap minggu. Dan tiap minggu keempat, anda lihat balik yang 4 minggu belakang, apa yang berguna, apa yang menghadkan. Boleh? Anda buat 2 kolom, anda lukis, tulis balik. Anda tengok yang menghadkan, ini yang hadkan.
Bagaimana anda boleh tukar dia dan menjadi something yang membantu anda? Boleh. Dia tak ada benda betul, tak ada benda salah. Dia terpulang kepada anda. Tahu mana nak dapat latihan kepercayaan ni? Bagi siapa tak tahu lagi, pergi kat profil Facebook saya, dekat Instagram saya, dekat TikTok saya, ada link tree. Ada link tree tu Tekan link tree tu, jangan tulis kat sini sebab kita tak benarkan outside punya link Tekan link tree tu, lepas tu anda akan lihat link untuk Discord. Tekan dia, masuk kat Discord tu. Di Discord tu anda cari, dan kalau tak tahu tanya dalam tu. Okey, tolong buat yang ni. Okey, nombor 2, buat anda punya budget, annual budget. Tradekan, hujung bulan ni ada $50, depo $50. Hujung bulan ni ada $20, depo $20. Apa beza dengan ada duit lebih RM50, beli nombor RM50? Tak ada beza pun. Jadi kalau macam tu, berjudi ke bang? Kalau tanya saya, ya. Tak ada perancangan, tak ada apa. Faham? Ada 200, depo 200. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak apalah, rugi sikit je. Faham? Ada beza ke? Buat dosa kecil, buat dosa, dosa dia sama. Tapi buat sikit je dengan buat banyak. Okey, buat annual budget, bukan budget bulanan. Lepas tu dapatkan berapakah retain income anda. Now, kenapa anda nak dapatkan berapa retain income anda? Berapa income dah tolak semua perbelanjaan anda tahunan. Bila anda buat benda ni, Kimi tu laki perempuan kali. Okey, buat anda punya chart. Buat anda punya chart. Okey, buat anda punya chart. Buat chart anda. Ini adalah anda punya annual expenses. Faham? Buat chart anda. Satu lagi line yang anda nak dekat sini adalah, ini adalah berapa passive income anda semasa. Jadi dapatkan berapakah gap yang anda ada sekarang. The moment line, apa yang anda nak adalah line ini semakin naik dan line expenses ni semakin turun. The moment dia cross, waktu tu anda dah mencapai financial freedom. Faham? Tak perlu kerja dah. Boleh? Okey. Di sinilah anda akan lihat siapa diri anda. Kita semua tak sama. Faham? Anda lihat kepada diri anda daripada annual budget, duit yang anda ada, cuma anda yang faham maksud duit ni. Cuma anda yang faham berapakah risiko yang anda boleh ambil kepada duit ni. Tak ada orang boleh bagi tahu anda trade 5%, labur memang dapat 20%. Tak ada. Tolong. Kita dah pusingan berapa kali ni, Jo. Sebab orang fikir nak trade je. Sebelum nak trade, fikirkan duit yang kita nak letak trading tu. Okey? Tolong buat benda ni. Saya dah sentuh benda ni sejak tahun 2014, kalau nak tahu. Sebelum anda nak depo tu, saya kalau boleh, saya dengar benda ni sebelum saya start trading. 2007, 1997. 1997. 2007 tu start 2009. Kalau kita katakan trading currency ni 2006. 2006. Tapi betul-betul trading dan betul-betul ni adalah
saya boleh katakan daily, boleh katakan 2007. That's my year. Okay. Cuma anda yang boleh tentukan. Tak ada kau risk 5% je, tak ada. Cuma anda yang faham. Sebab makna duit yang anda akan letakkan cuma anda yang tahu. Tak ada orang lain yang boleh bagi tahu anda. Jadi bila anda dah dapat berapa modal anda, toleransi risiko, makna duit tadi cuma anda nak yang tahu. Dia bergantung kepada, okey, anda ada certain duit ni. Anda nak dia bekerja untuk anda. Jadi apa sebenarnya objektif anda? Kalau objektif anda untuk persaraan, anda tak dapat kata hujung tahun. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita kata anda nak ambil risiko lebih besar, bergantung kepada anda. Kalau anda seorang yang punya nilai diri ataupun aset minus liability lebih banyak, anda boleh ambil risiko lebih tinggi. Sebab active income anda, gaji anda tinggi, in other word. Semua ni kepada anda. Tak ada orang yang boleh bagi tahu anda, oh stop loss 5% dia, 1% dia. Tak ada. Cuma anda yang faham. Tentukan. Daripada risk sini, anda akan buka dan bahagikan. Kalau tak ada pun, yang sebelah ni pun tak apa. Yang penting anda akan letakkan some sort of passive income investment. Duit tu jangan simpan dalam bank. Faham tak? Duit simpan dalam bank. Oh, aku punya saving 80 juta. Oh, ASB 5,000. Itu memang terbalik. Faham? Okey. Yang ini wajib ada. Setiap orang wajib ada. Yang ini wajib ada kepada setiap orang. Tak kisah siapa diri anda. Ini yang anda letakkan sebagai passive income ke, berapa persen dia kepada anda. Sebab hanya anda faham risiko yang anda boleh ambil. Tak ada orang lain yang boleh bagi tahu kepada anda. There is no right model untuk semua orang. There are individual models kepada setiap orang. Anda cari. Saya tak dapat nak bagi nasihat pelaburan, but anda cari. Dekat anda Google dia banyak. ChatGPT pun ada. Anda cari, can act as a programmer, act as a financial advisor. Please advise me. I am a 43-year-old male. Anak seorang, bini seorang, kerja ni, ada sakit tak ada sakit. And now, I am looking to invest. 80% go to instrumen pendapatan tetap. 20% tu instrumen pendapatan tidak tetap. Contoh. Boleh tanya ChatGPT pun. Faham? Di sinilah akan menentukan jenis portfolio anda. Jenis portfolio yang anda pilih bergantung kepada risiko yang anda boleh ambil. Ya, start. Ya, betul gini. Yang penting start. Ya, passive income, active income. Active income ni instrumen yang kita kena jaga. Anda kata, ada orang kata, saya trade saham. Saya labur, saya bukan trade. Tapi dia tengok hari-hari. Itu bukan labur, itu trading saham. Okay, kenapa ini penting? Tentukan berapa return income anda dan tentukan berapa risiko yang anda boleh ambil kepada return income. Sebab ini akan menentukan position sizing model yang anda boleh ikut. Faham tak? Berapa banyak anda nak trade per entry. Dari situ mula dia. Bukannya kau depo. Bukan daripada depo. Duit depo tu apa makna dia?
Benda ni yang kena ada. Bukannya pasal market dynamic tu. And saya kalau skip market dynamic, saya tengok kalau ni tahun depan saya mungkin bawa subjek ini saja. Biar Imran, biar Wani, Siti Azmi, Siti Wani, Azmi buat topik-topik market dynamic dan lain-lain, ataupun kita cari orang lain seorang lagi. Saya buat topik ni saja. So banyak kita terpaksa skip topik ni sebab orang nak dan feedback nak pasal market dynamic. Topik ni tak ada orang bawa. Betul tak, Jo? Tak ada orang bawa topik ni. Padahal topik ni yang paling penting. Sebelum anda nak tahu berapa persen, berapa dolar anda nak trade per entry, anda kena buat benda ni tau. Benda ni yang anda kena buat. Bukannya depo $50 buka satu entry $10. Bukan benda tu. Tu mengarut. Tak ada. 0.1 lot lagi mengarut. Depo 1000 buka 0.1, buka 0.2. Itu mengarut. Ini sepatutnya anda buat. Okey. Jadi apa jenis-jenis portfolio yang ada? Ada banyak. Okey. Jadi portfolio basically saya dapat listkan ada 5 secara asasnya. Yang pertama agresif. Agresif ni dia terdedah kepada market cycle, naik dan turun. Jadi bila market tengah positif, kita buat duit banyak. Market ini sesuai kepada mereka yang muda lagi, anda punya network gaji besar, tu sesuai. Ni yang player crypto 2 tahun lepas, itu agresif. Even certified. Sebab basically sebab dia tak practice, Fikri. Macam kita buat. Faham? Dalam bila dia orang nak ambil license certification, dia orang ada belajar benda ni. Faham, Fikri? Dia orang ada belajar benda ni. Cumanya sebab dia tak pakai, macam kita lah. Kalau saya tanya anda geografi, soalan SPM tahun 91 masa saya ambil SPM lah, mana ingat kan? Sebab kita belajar untuk habis exam. Sama lah. Macam kita belajar, ambil cert dan kita pakai. Tu lain. Tak sama. Okey. Agresif portfolio adalah bagi mereka, bagus tak bagus? Dia bagus bagi mereka yang dapat ambil dan faham dia punya risiko. Itu je. Nombor 2, defensif. Defensif ni dia slow growth, tapi dia tak terdedah. Market naik ke market turun, dia naik slow. Ada masa dia turun slow dia naik, tapi graf dia slowly naik. Ini defensif portfolio. Portfolio pendapatan, anda membeli instrumen untuk tujuan pendapatan tetap sahaja. Dia banyak kepada harga masa membeli. Apa harga bertukar nanti dia tak peduli. Kita beli instrumen dan kita agree on the fixed coupon payment. Contoh macam kita beli bond lah. Untuk yang ini mutual fund tak? Mutual fund sebab dia turun naik. Mutual fund tak termasuk dalam pendapatan, portfolio pendapatan. Ini adalah kepada instrumen yang masa anda membeli, dia punya income tu dah fix masa anda membeli. Okey. Portfolio spekulatif. Ini sesuai bagi mereka yang mempunyai skill yang tinggi, masa yang banyak dan fokus kepada analisa dan instrumen spekulatif. Ini kepada benda yang turun naik banyak dalam market lah. Penny stock, currency, commodity, saham, hari-hari keluar masuk, intraday trading, spekulatif. Bagus tak bagus? Semua ni bagus. Dia kepada anda, mana satu yang sesuai. Dan hybrid, di mana kita diversify kan security. Maksudnya kita gabungkan security bergantung kepada saya guna yang hybrid ni. Apa
Rasanya hampir semua dah tahu apa saya buat. Okey? Hampir semua dah tahu apa yang saya buat. Saya buat benda ni. Okey. Bergantung kepada risiko. Wassalamualaikum Messi Milan. Bergantung kepada risiko yang kita ambil. Ni cerita dia, bukannya saya ada $100 depo bulan ni dapat berapa. Itu mengarut. Trader macam tu, saya dah ada chop. Trader macam tu, dia tak lama. Kalau dia buat masalah dengan yang jenis hujung bulan ni, aku ada $50 untuk depo. Lepas tu dia tengok duit tu je. Dia tengok duit tu je. Itu je margin yang dia fikir. Kalau hentak lot jadi, nanti aku ada duit lain, aku depo lain. Kalau ada trade cara tu, saya biasanya trader macam ni bertahan 3 ke 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Lepas tu dia sekejap muncul, sekejap tak. 3 tahun pertama dia aktif. Ya. Mas jadi tak jadi sampai dia fade up. Lepas tu sekali dia trade, sekali tak trade 5 tahun. Lepas tu berhenti. Kalau anda sedang lalui proses tu, tolong dengar dulu. Berhenti dulu trade. Kalau anda sedang buat benda tu. Saya dah lalu benda tu. Bukan saya seorang. Dan ramai statistik dekat broker pun menunjukkan yang sama. 3 ke 5 tahun. Dia depo hujung bulan baru terima gaji, depo meningkat. Net deposit meningkat dekat broker. Lepas tu trade start hilang. Okey, yang masalahnya ni yang berlaku 80-20 sama. 80% yang buat profit tadi dia withdraw. Okey, dia withdraw duit asal dia. Untung katanya. Okey, duit asal dia untung. Okey, keluar. Duit campur profit sikit lah ataupun profit banyak, whatever lah Lepas tu tinggalkan certain jumlah, lepas tu dia cuba compound. Ni bagus sikit 80%. Yang lagi 20%, apa yang berlaku adalah duit dalam tu dia biar dia compound. Banyaknya, majority boleh kata 19 ataupun 18 daripada 20 ni kumpau. Adalah 1-2 tu yang berjaya. Kalau anda sedang buat benda ni, tolong berhenti. Terutamanya IB. Terutamanya anda IB. Faham tak? Anda penat-penat cari customer, penat-penat cari klien, dapat duit IB, tak apalah duit broker. Masuk depo, guna duit daripada IB punya payment untuk anda trade. Ni hentam, dapat. Okey, untuk marketing. Yang ni tak ada. Tak apa. Habis. Anda buat benda tu. Kalau anda buat benda tu, stop. Stop kan. Buang masa. Yang menangnya broker. Saya bukan orang broker. Saya konsultan. Saya bukan bekerja dengan broker. Satu orang kata Zul XM. Saya bukan XM. Satu nama saya dekat Facebook Zul Razak, bukan Zul XM. Faham tak? Saya bawa brand saya. Saya XM. XM tak bagus, saya hentam XM. Kan? XM tak bagus, ada masalah, saya hentam XM. Yang nak menang kita kita trader, bukan broker. Buat apa menangkan broker? Hujungnya betul. Faham? Satu nama saya Zul Razak, bukan Zul XM. Bukan Zul XM. Dia nak saya letak Zul XM, bayarlah kan. Betul. Kalau bayar okey. Berapa nak guna nama saya? Okey, now kenapa kita cerita benda ni? Kita ada berapa minit lagi okey. Passive income, active income. Ini untuk hybrid Kalau anda buat benda yang saya sebut tu tadi, berhenti dulu. Buat anda punya belanjawan tahunan. Buat belanjawan tahunan anda. Berapa sebenarnya yang anda boleh ambil risiko? Okey, ramai saya tahu IB yang buat balik, letak balik dalam trading, duit account, letak dalam tu. Lepas tu derma balik kan, buat penat-penat. Tadi saya selalu cerita benda ni Jo, bukan benda baru. Tiap kali kita bawa topik ni,
Satu saya sakit-sakit pun hari ni, makan Kiflim, lepas ni 2 jam, lepas ni tak ada suara dah. Saya tahu besok saya akan merana, malam ni saya akan merana balik. Tak apa. Yang penting anda dapat benda ni petang ni. So, Wani tak ada. Kalau kita perlu drag, dengar Jawahir. Kalau kita perlu drag 3 jam, kalau saya dapat, selagi dapat, kita drag 3 jam. Yang penting, tapi ada break untuk maghrib nanti. Ya, berhenti dulu. Kalau anda sebabnya bukannya buat duit pun. Ada masanya jadi duit, tapi fikir balik duit tu pergi mana? Betul tak Jo? Duit tu senang je habis. Kalau dia trade, susah dia trade. Sekali dapat untung kan. Entah apa jadi senang, 2-3 posisi jadi kan. Lepas tu dia withdraw. Lepas tu duit yang withdraw tadi habis tiba-tiba. Betul tak Jo? Habis tiba-tiba. Habis mana tak? Adalah jadi coklat. Coklat Swiss. Tayar kereta bagus sikit. Ada yang dia tak jadi apa. Amin. Thank you Jo. Tapi saya nak anda buat benda ni. Tolong buat benda ni. Berapa Biket? Berapa sebenarnya return income yang anda ada? Cuma anda tahu berapa risk yang anda boleh ambil. Yes Jo, tolong stop, jangan dulu. Anda rancangkan ini dulu, bukan teknik. Teknik kemudian. Anda kena tahu apa anda nak, then test out teknik. Teknik tu boleh tak bagi apa yang anda nak. Itu cara dia. Saya pernah loss banyak dalam 2 hari, itu biasa. Dah start batuk dah. Okay, kita tak dapat lah 3 jam. Ya nak 3 jam. Nafsu nak 3 jam. The thing is, okay, what you do is tentukan berapa risiko anda. Buat anda punya due diligence. Check passive income instrument yang ada di Malaysia. Apa yang ada? Fixed deposit, sukuk, apa-apalah. ASB, tabung haji, apa semua itulah. Seorang Muslim dekat Malaysia, bagi saya, kalau dia tak ada tabung haji, kalau dia tak ada amanah saham, Bumi Putra, kecuali dia kata, saya tak, depend kepada anda, ASB depend kepada anda, tetapi tabung haji, bagi saya kalau tak ada, you are losing opportunities. Faham? Dulu tabung haji antara yang bagi bagi pulangan paling tinggi. Dia bukannya pelaburan, dia saving. Dia bukannya pelaburan, tapi saving dia memberikan pulangan paling tinggi, hadiah paling tinggi. Dia bukannya saving dia bukannya pelaburan tapi di kampung pindah sini kali. Okey. Jadi apa yang anda buat adalah anda dapatkan berapa persen. Sebab itu saya gunakan 80-20. Ini sesuai kepada saya. Mungkin tak sesuai hibah betul. Mungkin tak sesuai kepada orang lain. Saya gunakan formula 80-20. Katalah dekat sini saya ada return income sebanyak 10,000 contoh. Okey, dan passive income, pulangan dia kalau saya letakkan kat sini 8,000 kat sini, kita ambil pulangan, kita buatkan dia punya ni, berapakah average ataupun mean ataupun pertengahan dia pulangan untuk passive income. Katalah kita dapat 5%. Jadi kita dapat 8,000 kali 5%, kita dapat berapa? 400 kan? Paling kurang modal. Tak dapat nak jawab. AC9, dia bergantung kepada belanja anda. Ni soalan yang biasa saya dapat AC9. Paling kurang modal.
Kalau anda tak belanja besar, cuma bil anda bayar handphone je, duduk dengan mak bapak, dapat duit makan pun balik rumah memang tersedia, anda tak perlu apa-apa modal, boleh start. Itu boleh jadi full time trader, tak kerja pun tak apa. Sebab makan minum tetap ada. Faham tak AC Milan? Tapi kalau anda ada komitmen rumah, komitmen tu, anda tengah bekerja, nak berhenti kerja, lepas tu nak jadi full time trader, duit memang tak ada. Nak macam mana? Kan? Sistem pun tak tahu dapat berapa. Satu trade dapat average berapa, tak tahu, tak pernah test. Lepas tu tiba-tiba jadi full time trader. 1 juta pun akan habis dalam masa setahun. Faham AC Milan? Jadi dia tak ada jawapan betul untuk semua orang. Faham? Tapi ini kena ada. Passive income sini kena ada. Kalau nak jadi full time trader, pastikan anda dah ada kat sini. Inilah cara dia. Buat benda ni AC Milan. Dia, kalau anda nak menampung anda punya ni daripada anda punya belanjawan bulanan, daripada trading, dia sama macam bisnes. Ada naik, ada turun. Masa bisnes anda naik, anda simpan untuk masa bisnes anda turun nanti. Benda sama. Apa yang akan membantu anda, apa yang anda cuba buat adalah anda punya passive income yang bayar anda punya ni. Jadi kalau tanya saya, bilanya boleh jadi full time trader? Bila anda punya passive income cover anda punya expenses. Kalau tak, bekerja dulu. Cari kerja dulu. Simple. Of course, dia tak sama semua orang. Boleh? Dia tak ada satu jawapan yang sembilan, ya. Kalau ada satu yang, sebab semua orang tak sama. Kalau belanja bulan anda, anak pun 8 orang, dia tak sama. Faham? Dia tak ada satu formula. Okey, balik kepada ni, ya. Jadi 400 ni lah risk yang anda boleh ambil dekat aktif ni. Kita depo dan letakkan 2,000, tak perlu letak 2,000. Letak cuma 400 dalam ni. 1,600 lagi anda letak dekat passive income punya instrumen. Sebab risiko yang anda boleh ambil cuma 400. Saya guna cara ni. Jadi apa-apa hal pun, kalau saya loss 400, dalam trading saya, passive income akan cover balik 400 tu dan lebih lagi sebenarnya. Saya melihat kaedah portfolio. Saya tak peduli satu kena stop loss. Nombor-nombor kat sini bergantung kepada anda. Anda boleh tukar dia. Faham, Jo? Ni cerita dia macam mana anda manage portfolio dagangan anda sebagai seorang hedge fund. Anda hedging kan, mula-mula dah anda hedging. Modal asal tu dah hedging. Itu asal dia. Daripada mula anda dah hedging dah. Kalau aku rugi duit ni, yang aku nak depo ni, duit yang aku letak ASB tadi cover dah. Jadi anda tak ada rasa sayang. Rugi 30 sen, rugi $1, rugi $2, tak ada. Okay, now. Faham benda ni? Di sini baru anda dapat buat dia. Kalau tak, anda takkan dapat anda tak akan dapat berapa sebenarnya nak trade per entry. Itu yang kita nak kira sekarang ni. Anda hedging siap. Duit yang anda letak ni, anda dah hedging. Tak adalah istilah loss. There is no istilah loss. Because anda cover. Anda cuma letak duit yang anda sanggup hilang sahaja. Sebab apa?
Duit ni yang anda letak dalam satu akaun dekat XM tadi ya. Ni kalau yang ada deposit 100% tu, letak kat situ. Ataupun satu akaun yang tak ada, yang 50-20%, sewaktu tak ada promotion. Trade akaun lain yang anda trade. Ni trading account. Situ ada trade. Ada cuma internal transfer jumlah yang anda sanggup loss untuk satu entry. Takkan 400 untuk satu entry. Now, dah dapat benda ni? Second, ni nombor 2 tadi ya. Annual budget. Now, kita kira pula kepada nombor 3. Sekarang ni kita nak tentukan anda jenis trader macam mana. Kita sambung yang tu nanti lepas ni. Nombor 3, type of trading. Basic dia ada position trader, ada swing trader, ada intraday, ada scalper, ada news trader. Okay. What you do is, anda buat jadual harian anda. Buat jadual harian. Try hidup berjadual. Buat jadual harian. Jadual harian. Daripada jadual harian anda tu, Ni caranya supaya anda tak mengadap cat sentiasa. Faham tak? Hidupku matiku depan cat. Lagi-lagi yang katanya full time trader. Bukan dia full time trader pun, dia cari kerja tak dapat kerja, bisnes tak jadi. Dia duduk, dia cuba trade. Apa yang jadi satu hari, dia duduk depan cat. Masa entry dia tak berkalih dari cat. Kalau itu anda stop dulu. Dah elok-elok profit, masuk lagi, temis benda dah naik, kau pergi kejar. Kalau itu anda stop dahulu, dengar dulu, boleh? Ada yang siapa-siapa terasa sekarang, tolong terasa. Stop dulu. Saya dah buat semua tu. Mistake tu saya dah buat. Stop dulu. Stop dulu. Okay? Stop dulu. Buat jadual harian anda. Buat jadual harian anda. Hujungnya, anda akan bagi balik kepada market. Faham? Hujungnya, anda akan bagi balik kepada market. Over trading, revenge trading, benda yang sama. Janganlah kata, tak apa bang, saya okey bang, ni duit lebih, ni duit profit. Tak. Anda tak sekali, 10 kali, lepas 10 kali, 100 kali. Sekali anda buat magic. Sekali je. Familiar tak benda ni? Kalau familiar, stop dulu. Kalau familiar, stop dulu, faham? Berhenti dulu. Dengar apa saya sebut ni. Buat jadual harian anda. Dalam jadual harian anda, fitkan bila anda nak buat analisa pasaran. Anda tengok ada tak dalam satu hari itu di mana anda ada 2 jam berturut-turut. Yes, semua kita dah lalu semua 7. Saya tak kata saya tak pernah buat. Saya ni yang paling banyak buat. Sebab saya tahu dia tak jadi, sebab tu saya nak kongsikan kepada anda. Dan saya tahu pun ramai buat. Tadi loss $10. Dia buat, dia cover balik $10. Loop hilang balik malam. Biasa? Ataupun besok. Ataupun minggu depan. Ataupun bulan depan. Biasa. Biasa. Dia macam ni. Saya, kalau orang tak nak dengar, saya peduli apa? Betul tak Kamarul? Saya cuma berkongsi yang mana yang mampu. Orang tu degil lah. Bukan saya yang lost. Dia yang lost. Simple je. Betul tak Kamarul? Saya sampai satu tahap di mana saya dah sampai tak peduli dah. Orang dengar saya atau tak dengar saya terpulang kepada anda. Tapi anda sendiri tahu. Faham? Simple je.
So, saya nak tahu buy and sell dia. Itu biasa. Okey. Dia kita ni Biket akan ada ego. Faham? Dia tak ada hebat. Dalam trading ni tak ada orang hebat. Hebat buat apa? Hebat tak ada orang hebat. Tak ada. Saya paling risau bila orang ni Zul master si. Saya risau tau. The moment saya rasa saya betul semua, the moment tu lah saya akan ada nampak saya akan lari. Saya akan tak boleh ni. The moment saya rasa saya betul semua, waktu tu saya akan lari. Lepas lu tengok balik, muhasabah diri balik. Apa yang bahaya ni? Kalau ataupun bila anda trade kan jadi profit semua tipi. Waktu tu anda berhenti dulu. Betul? Buy and sell dia panas dengar bila orang cakap macam tu. Biasa Kimi. Saya tak peduli Kimi. Dengar, tak dengar lah. Dia tak bagus. Tak bagus lah. Kan? Sila cari orang lain. Saya tak peduli. Saya macam tu gini. Dia sampai satu tahap saya tak peduli. Orang nak cakap apa, cakap lah. Kan? Kalau saya nak dengar semua mulut orang, kalau dia membantu industri tak apa. Kalau dia teguran membina tak apa. Tapi teguran cuma nak tegur yang tak membina. Bila anda layan, anda sedang turunkan value anda kepada orang tu. So tengok dia senyum dia. Macam tu je. Okay. So buat jadual harian, tengok ada tak 2 jam betul-betul. Kalau tak ada, kalau ada, anda boleh jadi seorang yang buat intraday. Kalau tak ada 2 jam, then anda kena jadi swing trader. Kalau dalam seminggu tu memang tak ada, then anda kena position trade. Tentukan. B. Apa kaedah anda untuk letakkan price alert? Sekarang ni senang. Dulu-dulu tak dapat. Boleh gunakan dekat TradingView, boleh gunakan dekat banyak tempat. Even MT4, MT5 kita boleh letakkan price alert. Bila price sampai kat kawasan tu, dia alertkan kita. Jangan duk tengok teropong, duk tengok chart. Buat apa? Faham? Trader ni tak percaya. Saya tak percaya kalau trader kata saya tengok chart sekejap. Saya tak percaya. Dia kata dia tengok chart sekejap. 2 jam kemudian, dia masih tengok. Dia tengok kan. Kalau dia buat something tak apa. Dia tengok, dia 2 jam je. Cuma trader yang faham. Orang lain tak faham benda tu. Faham? Trader je dia tahan tengok chart tu. Tak berjalan. Dia chart hujung minggu pun dia boleh tengok. Tak berjalan 2 jam. Tak buat apa. Trader je boleh faham. Orang bukan trader dia tak faham. Betul? Okey. Apa yang saya cuba nasihatkan kepada anda adalah benda ni. Tak payah tengok chart banyak sangat. Chart tu bahaya. Dia panggil. Mai le. Faham? Kau tunggu bawah sana. Aku dah pergi ni. Aku nak pergi lagi. Tekan. The moment ada tekan, buy. Turun dah dia. The moment ada tekan sell, naik dah dia. Betul tak? Tadi elok je dia naik. Buy. Tekan. Atas sana kau buy, dia turun. Kau dapat betul-betul pucuk. Betul tak kali? Dia punya pucuk tu betul-betul pucuk. Betul-betul dekat situ. Faham? Yang tak tahan ni betul-betul tempat dia reverse. Kita masuk kat situ. Betul? Yang bukan trader tak akan faham je. Faham? Berapa kali kena? Kalau sell kan, price turun. Cantik laju. Tekan sell, the moment tu dia pergi ni, lepas tu dia naik. Cantik hujung. Betul-betul dekat body ataupun dekat shadow dia. Betul-betul kat situ kau masuk. Lepas tu dia naik. Tadi elok dia turun. Faham?
Berapa banyak dapat macam tu? Break out, dia break out sideways. Break out, pop, tekan buy, pup. Tu dekat atas kita buy, dia turun. Betul-betul ke atas kita buy. Faham? Penyakit tu hanya berlaku kepada mereka yang tenung chart. Kan? Penyakit tu hanya berlaku kepada mereka yang tenung chart. Kalau anda tak tenung chart, okey. Tunggu confirmation, dia retest. Cantik. Penyakit tu simple. Saya kalau yang jenis float lama-lama kan, saya tengok dia masuk kat mana. Dia tengok masa sideways, dia masuk tekan 10 lot. Pop, dia turun float lama-lama. Dia pergi buy EU dekat atas sana waktu dia bulan 1. Bulan berapa dah dia jatuh. Tapi tu kenyataan. Itu cuma berlaku kepada mereka yang tenung chart. Maka bertaubatlah. Okey, now balik kepada nombor 4. Position sizing model. Position sizing model adalah bila basically adalah anda nak tahu berapa dolar nak trade per entry. Berapa dolar nak trade per entry ni bergantung kepada nombor 1, sistem yang anda pakai. Sistem yang anda pakai. Pucuk buy tapi dekat atas. Dia buy kat pucuk, sell kat akar. Tapi banyak kali kena Didi, betul tak? Kalau ada tenung chart, benda tu biasa berlaku. Kan? Kalau tak, okey. Dapatlah kadang-kadang tengah-tengah batang, tak apa. Tapi ni yang jenis tenung kan, breakout, tekan, breakout saja. Breakout ni tak balik, ni tekan, pop ni jatuh. Lemak, kenapalah. Tadi elok je kau breakout kan. Kalau sell, dia breakout. Dia biasa waktu breakout tu. Dia sideways, dia breakout, tekan, dia pergi, tekan tu, dia naik. Okey. Position sizing model ni basically anda nak tahu berapa dolar nak trade per entry. Bila anda nak naik dan turunkan risk ataupun equity at risk. Equity at risk ya. Nombor 1 bergantung pada sistem yang anda guna. Nombor 2 bergantung kepada objektif anda. Okey. Di sinilah anda kena test out sistem anda. Sistem 1, sistem 2, sistem 3. Kurang-kurangnya ada test out 3. Betul tu. Kalau kita tak tekan, dia naik. Aku nak tekan ni. Tekan ni. Tak payahlah kita tengok dulu. Kalau tekan, dia turun. Kalau betul-betul tekan, kita tak tekan, dia naik. Cantik. Aku tahulah tadi. Kalau. Waktu tu keluar perkataan apa je? Kalau lah aku tahu. Tadi dah aku masuk. Nyesal betul dengan Zul. Masalahnya waktu tu anda bukan pakai teknik pun. Kata nak ada analisa baru halal kan. Kata nak ada ni baru halal. Bila tekan tu halal ke? Simple je. Analisa bendanya. Kan, sekejap buat macam ni, sekejap buat macam tu, macam tak dapat. Jadilah. Kejap Zul tengok chat. Chat apa tu? Okey. Buat benda aku dah cakap dah, betul lah tu benda. Aku tahu dah. Biasa. Trading ni anda cuma ikut rule. Dia tak ada orang pandai trade. Kan? AC Mulan dah nama. Tadi AC Milan. Tak ada untung ke, rugi ke, sukatilah. Kita tak, dia macam ni. Kita trading ni, there is nothing to be excited, nothing to be proud about. Anda cuma, dia macam, dia berniaga.
dia berniaga, dia something yang long term. Satu entry tak define anda bagus atau tak bagus. Tak. It's about anda. Okay? So, tentukan sistem dengan anda, test dia, berapa frequency of trade. FOT dia. FOT frequency of tradable setup. 100 entry. Ideally 100 entry. Kalau anda seorang swing ataupun seorang position trade, the best is 3 months, 1 quarter. Test out your system. But paling kurang adalah kepada 30. Itu kalau anda nak express. Tak ada apa nak express pun. Benda yang anda dapat pakai seumur hidup. The more you test, the better it is. Dan jangan percaya test orang. Percaya kepada apa yang anda buat. Masalahnya, bila kita suruh orang buat benda ni, dia katanya, bang, abang pakai berapa abang dapat? Saya punya time trading tak sama dengan anda. Instrumen yang saya tengok mungkin tak sama dengan anda. Tak sama. Satu, jangan percaya orang punya testimoni. Anda buat, anda pakai dekat demo. Pakai. Oh, demo account tak sama jalan. Tukar broker. Simple. Tak kena broker tu kalau tak sama. Faham? Test dia. Win rate tak penting. Kalau win rate dia rendah, tinggikan risk reward. Anda nak dapat dia punya parameter saja sekarang ni. Kalau win rate dia 20%, 20% winning percentage, you can still make money if you increase dia punya risk reward. Faham Jo? Anda cuma nak dapatkan parameter ni sahaja. Dapatkan parameter. There is no correct. Sebab itu dalam trading is nothing about the technique. Orang ingat teknik yang winning banyak, dia buat duit. Tak. Dia punya rahsia adalah position sizing. Faham tak? Masalahnya, ramai orang dia ingat a system that has a high winning percentage, 85%. Exists. Yes, Pak Amin. Thank you. Okay, first, frequency of tradable setup. Number 2, dapatkan winning rate dia. Dapatkan. Sebab ini akan menentukan anda punya risk reward. Then you play around with the risk reward, tengok. Sebab dia bukannya kepada nothing to do with winning rate. Winning rate cuma di situ untuk kita nak tengok berapakah risk reward yang kita boleh guna pakai. Ramai orang ingat, oh kalau winning percentage low, sistem tu tak buat duit. No! Nothing. Tapi psikologi orang, berapa ramai orang yang boleh pakai 5 kali dia entry, 4 dia kena stop loss. Jadi dia ada trader yang boleh pakai sistem macam tu. Sekali dia menang banyak. 4 kali dia loss, tapi sekali dia menang dia buat 5. 4 kali loss, okey? 4, 5 tolak 4, 1A. Dia tetap menang 1A. Win rate 10%, tapi lagi bagus dari teknik yang 90% win rate tapi tak profitable. It's nothing about that, Fikri. Itu yang retail biasa cakap. Now I bring you apa yang institution nak kata. Anda ingat bank trade bagus ke? Siapa yang pernah tengok dan ikut bank punya entry? Ada, tahu kan? Siapa yang subscribe kepada satu website ni? Bank punya entry. Dia punya winning rate cuma 35 to 45%. Tapi dia orang buat duit. Macam mana tu? It's all about position sizing model. Nothing to do with the technique. Teknik cuma benda berulang yang kita buat. Bank punya ni biasanya 35 to 40. Itu bagus. 55%, itu excellent. Trader retail, dia nak cari 90%, 85%. Yang tak wujud over a long period of time.
lazim kita dah test sistem. Saya masih ikut satu kursus yes, mantap. Saya dah ikut satu kursus di mana kita test out sistem, dan dulu pun masa live kita selalu test out. Sebab dulu saya dapat tunjukkan dah tak dibenarkan, di mana kita test out sistem, running dia punya test, dan over period of time long term tak banyak sistem yang boleh win over 65%. Saya ikut kursus Vantap. Jom. Anda pun dengar apa saya sebut ni adalah kepada Vantap. Saya ikut kursus dia. Isteri dia dah meninggal lah. Arwah. Isteri dia orang Malaysia tau. Saya ambil Super Trader punya kursus. Lama tu. Yang saya kongsi ni Vantap punya ni lah. Apa yang perlu dibuat, apa yang nombor 1, nombor 2, belief set, itu semua daripada Vantap. Apa saya kongsikan kepada anda, apa yang nak dibuat. Kalau ikut Vantap tu pusing-pusing jauh lagi. Orang Sarawak tak? Orang Perak. Average industry 40-60. Yes. Kalau dekat retail trader, dia nak menang 90%. Yang tak wujud. Wife dia Indian. Bukan orang Sarawak, orang Perak. Tak silap saya orang Perak. Yang setahu saya lah. Okey, dapatkan all this semua ni kita dah kongsikan dalam ni. Jangkaan, jumlah posisi berdagang, pelatusan kemenangan. Ketahui 3 benda ni dalam sistem anda. Ni semua Vantap. Jom. All these are Vantap. R multiple expectancy tu semua Vantap. Saya belum masukkan SQM je lagi. And then ini adalah satu model size, position sizing model yang anda boleh ikut direct. Ini apa dalam yang saya buat dulu tahun 2011 masa ambil kursus dia, yang kita orang, saya dengan seorang ni, kita orang menang pusingan tu lah. Gunakan ini kalau tak ada. Super Trader, ya. Saya buku Super Trader tu saya pinjam kepada orang sampai hari ni tak bagi balik. Menarik kan. Satu saya tak nak pinjam buku dah. Kalau nak saya bagi PDF. Buku saya dulu, saya penuh almari belakang tu, penuh dengan buku. Sekali penuh dengan perfume. Adalah buku ada lagi. Tapi nya buku bila pinjam kan, Vantap ada certain buku dia susah nak cari. Kita pinjam kat orang, tak jumpa-jumpa dah buku. Okey, kita break dahulu. Jadi ada banyak lagi saya nak sentuh. Anda pun semua faham tapi apa yang anda boleh buat adalah buat benda ni. Kenal pasti masalah anda dalam trading. Apa masalah? Tuliskan. Apa cara menyelesaikan dia? Apa keputusan yang anda nak? Benda-benda macam ni yang sepatutnya anda bincangkan dalam satu grup trading. Bukannya pasal entry, sana entry, sini entry, semua cerita entry saja. Cerita hebat. Oh kita, sebab tu saya tak banyak ikut grup. Saya ikut grup tapi saya macam mana? Tak sihat. Faham? Tak sihat. Something yang tak sihat. Oh, menunjuk-nunjuk kan. Discuss more about position sizing. Biasa reta sendiri. Okay, discuss more about this, about masalah anda dalam trading. Masalah anda position sizing model. Tanya Galih. Galih tanya saya macam-macam. Apa saya buat? Galih, position sizing model. Terus Galih senyap. Betul tak Galih? Benda tu yang tak ada orang bincangkan. Orang tak ada bincangkan, saya senyap. Anda nak tahu, saya ambil ilmu tu daripada the ultimate dalam dunia ni, cikgu kepada position sizing model, Dr. Van Ketab. Direct daripada dia. Faham?
Anda semua tak nak ambil peluang, saya pun buat dia lah. So, saya duk kongsi. Saya duk bagi, tapi tak ada orang tanya. So, semua tanya market dynamic je. Tak ada orang tanya position sizing model, tak ada orang tanya benda-benda dalam ni. Dia nak tahu pasal apa, kenapa 20R, kenapa 21R, tak ada. Sebab rahsia dalam trading nothing to do with teknik. Teknik tu cuma benda berulang kita buat. Rahsia dalam trading adalah position sizing model. Berapa banyak anda trade per entry, bila nak naik, bila nak turun. Betul tak kali? Kita dah cerita benda ni. Big Cat bukan baru tahu. Big Cat kita dah cerita banyak kali. Kita banyak kali tanya benda-benda tu. Nothing to market dynamic is small thing. Yang besar adalah benda ni. Okay, jadi kita akan buat analisa pasaran selepas ni. Kita break dahulu. Break lama, tapi terlupa. Iyalah. Okay, kita break, bagi masa sikit. Maghrib pukul berapa? Maghrib 7 lebih kat sini, 7.20 lebih. Sekejap sini. Dekat sini 7.29. Okey, kita teruskanlah. Kita tak sempat. Kita ada 4 je. Sepatutnya semalam kita cerita apa yang hari ni. Hari ni kita cerita pasal ni, position sizing semua ada dalam ni dah, Kamarul. Dia punya model pun dah ada. Berapa, bila nak naik, bila turun. Ni table ni. Print out table ni. Print out table ni. 1R tu berapa dolar satu risk yang anda ambil. Bila nak naik kan, the moment anda punya R multiple naik. Contohnya, contoh macam ni. Contoh anda start dengan akaun berjumlah 1000. Anda punya 1R adalah 10 dolar. Contoh. Itu 1R. 20R, sini dia jadi 200. The moment anda ada 1200, okey, anda akan naikkan kepada 20 dolar per trade. Contoh. Ini contoh dah. Contoh saja. Ada. Ini contoh. Ataupun anda boleh gunakan percentage yang ada kat sini. There is no betul atau salah. 0.25 size posisi, 0.5, 1%, 2%. Maksudnya bila anda sedang perform, anda akan trade lebih besar. Tapi bila yang anda kata milestone 1, milestone 2, milestone 3, milestone 4, bila kita sampai 21R, 61R, 100R. Kalau kita menurun, katalah kita daripada kosong, kita kata okey, aku punya limit adalah kepada negatif 30R. Contoh, kita kena limitkan berapa kita punya loss. Kalau dalam kes tadi 1000 kepada 300 kan. Kalau dah jadi 700, aku stop. Okey. The moment kita sampai 15R negatif, instead of trading 1R sama dengan 10, 1R anda the moment anda negatif 15, anda akan 1R sama dengan 5. Supaya anda akan ada lebih chances. Faham ke Marul? The moment anda hit negatif 30R ataupun 700 anda tadi, anda berhenti. Sistem ni tak jadi. Boleh? Anda boleh guna direct je. Semua 1R sampai anda kata stop hard mana. Sebab dia tak ada satu matematik yang betul.
Dia ada matematik anda. Berapa sebenarnya had anda? Sebab cuma anda yang tahu berapa had, ataupun dipanggil sebagai risk of ruin. Bila anda kata akaun tu dah rugi dah, rugi dah ni, tak dapat dah. Berapa ruin anda? Berapa risk of ruin? Saya pernah cerita Sharpe ratio lah, Sterling ratio lah, apa ratio semua tu. Tapi apa yang lagi penting adalah benda ni. Nothing to do with teknik. Teknik cuma benda berulang. Semua teknik bagus. Teknik tak banyak untung pun bagus. Teknik banyak untung pun bagus. Semua bagus. Lagi banyak untung lagi bagus lah. Kita nak semua nak teknik yang sentiasa untung kan. Tapi realiti dia tak ada. Realiti dia tak ada. Orang semua boleh. Gandaan R tu boleh adjustkan. Tak, kita kan ikut satu-satu. Anda boleh adjust sendirilah. Gandaan R tu kepada anda. Ini anda set, yang penting anda ada satu milestone. Anda ada benda berulang. Ya, Kamarul. Tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Jadi, apa yang betul adalah apa yang kena kepada anda. You need to fit it to you. Ini fit kepada saya. Kalau anda tanya, Zul pakai mana? Saya pakai ni. Saya cerita, kalau nak tahu, ini kan, kita daripada bahasa English kepada bahasa Malaysia, kepada bahasa French pun saya dah ada. Ada orang nak bahasa French. Pening kepala aku, 3 hari saya pergi, macam mana saya nak translate gandaan R tu kepada French. Kepada French pun ada. 3 hari tu penuh. Dah lah kita tak tahu apa French ni. Mademoiselle, itu je tahu kan. Biscotti itu Italian kan. Boleh print out. Anda boleh fitkan kepada anda. Bagi mereka yang buat prop trading, ini harta karun. Bagi mereka yang buat prop trading, ini harta karun. Harta karun, faham? Yang anda boleh guna. Dulu masa trade sendiri tak ada pula cerita drawdown. Masa buat prop trading, jaga duit orang, bayar fee untuk jaga duit orang, tahu pula pasal drawdown. Buat benda tu. Buat benda tu. Faham? Ni harta karun yang anda boleh pakai pada mereka yang buat prop trading. Boleh? Ada minat dengan French. Bukan, orang minta kita translate. Kalau saya minat French, saya tahulah bahasa dia. Saya tahu Mademoiselle. Mana lain mana tahu. Fiat. Fiat tu bahasa ni kan. Dah. Okay. Kita break dahulu. Kita nak break sekarang ni alang-alang 7.30 kita break 7.30 lepas untuk azan. Lepas tu kita sambung lepas ni. Kita buat kepada pasaran dulu lah. 7.30 kita break Jawahir. Mana Jawahir? 7.30 kita break 7.30. Okay, kita kalau tak ada. Yes. Buat alright. Okay. Buat pakai ni seriously. Kalau anda buat prop trading, ni harta karun. Seriously, orang tak ada orang nak kongsi je. Dia cerita entry je. Entry. Memang kena mula dari ni. Dulu masa buat akaun sendiri, patut akaun sendiri jaga kan. Ni akaun dah lah bayar. Tak apa. Mana-mana yang kena kepada anda. Okey. So, kita buat analisa pasaran dulu. Sebelum kita break, kita ada 20 minit.